5001. Okey, saya dan kumpulan saya memilih tajuk bahan pewarna co-kimia sebagai tajuk projek akhir asal halal dan haram. Okey, saya akan menerangkan tentang apa itu bahan pewarna co-kimia. Okey, bahan pewarna selalu digunakan di dalam produk makanan dan minuman. Okey, pada masa kini, bahan pewarna ini bukan sahaja berasal daripada tumbuhan atau bahagian, malah ia juga daripada haiwan. Termasuklah serangga. Salah satu serangga yang boleh menghasilkan bahan pewarna makanan ialah serangga co-kimia. Yang mana serangga ini hidup dalam genus Opuntia. Serangga ini ia berasal daripada negara Amerika Tengah dan juga negara Mexico. Selain itu, serangga ini bukan sahaja boleh menghasilkan satu warna sahaja, malah ia dapat menghasilkan banyak warna. Antaranya, yang pertama, sekiranya ingin bahan pewarna itu warna merah perak, serangga co-kimia ini perlu direbus dan dikeringkan. Yang kedua, sekiranya ingin bahan pewarna berwarna kelabu, serangga co-kimia ini perlu dipanggang dan dikeringkan. Dipanggang dalam ketuhan panas dan dikeringkan. Yang ketiga, sekiranya ingin bahan pewarna itu berwarna hitam, serangga co-kimia ini perlu dipanaskan di atas kuali dan dikeringkan. Antara kebaikan serangga co-kimia ini, yang pertama, serangga ini boleh menghasilkan asid kamini yang mencegah pemangsa. Tambahan pula, penggunaan serangga ini dapat membunuh mikrop yang beracun. Ia tidak membahayakan kepada manusia dan juga tidak memberi kesan sampingan. Oleh sebab itu, bahan pewarna ini banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh industri makanan dan juga kosmetik. Okey, itu saja pengenalan tentang bahan pewarna co-kimia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muniratin Syafika binti Abdullah dari kelas IP1A. Nombor matrik DPH 2020250089. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang isu pewarna makanan. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai dakwaan seorang pengguna Facebook bahawa pewarna tiruan jenis Kushner yang digunakan dalam industri penyediaan makanan selama ini difatwakan haram oleh fatwa mufti kerajaan. Hal ini menyebabkan keraguan banyak pihak. Kenyataan yang berbunyi pewarna yang berasal dari Kushner yang diberi kod C.L.75470 atau CL20 sama ada pada makanan, minuman, ubat-ubatan ataupun kosmetik tidak halal dimakan dan tidak suci digunakan. Jadi kenyataan ini dikaji dan diselidik oleh beberapa pihak.
Selepas membuat penyelidikan, ianya merupakan pandangan dan ketetapan negara Brunei Darussalam sahaja. Manakala Malaysia pula berpegang kepada keputusan fatwa berdasarkan zihar yang dibuat, iaitu harus. Kesimpulannya, pewarna makanan Kosher boleh harus digunakan dalam makanan dan bahan gunaan yang lain. Tetapi kadar penggunaan yang dibenarkan adalah mengikut ketetapan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, selagi mana ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Selain itu, itulah juga penghasilan daripada kumbang betina. Ini banyak digunakan untuk menghasilkan yogurt, aiskrim, gula-gula, jus dan kosmetik seperti lipstik, pemerah pipi, pembayang mata, dan pengilat kuku. Apabila isu sebegini tular, kita akan tertanya-tanya ada halal atau tidak produk ini digunakan, kerana umat Islam disarankan makan yang halal-halal sahaja, kerana setiap apa yang dimakan akan menjadi darah daging kita hingga ke akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asila binti Muhammad Fazri dari Diploma Pengurusan Industri Halal yang nombor metrik DPH 202024725. Setelah rakan-rakan saya menceritakan tentang latar belakang dan pengenalan, saya pula akan menceritakan tentang pendapat-pendapat ulama dan hukum berkaitan pewarna makanan koknel. Pewarna makanan koknel telah dibincangkan pada Malaysia kali ke-100 yang bersidang pada 4 hingga 6 Julai 2012 telah membincangkan hukum bahan pewarna koknel. Kajian semula kadar piawaian yang ditetapkan oleh Muzakarah Jawatan Kasar Fatwa MKI. Muzakarah ini telah memutuskan seperti yang pertama, telah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan. Muzakarah berpandangan bahawa koknel adalah jenis serangga kumbang betina yang tidak membahayakan, dan zat pewarna yang dihasilkan daripada koknel boleh dimanfaatkan oleh manusia. Dari segi perundangan negara, Peraturan Makanan 1985 telah menetapkan bahawa pewarna koknel, pewarna karmin yang diperolehi dan dihasilkan daripada koknel adalah dibenarkan berdasarkan amalan penghilangan yang baik (GMP). Selain itu, Muzakarah yang menegaskan bahawa jumhur fuqaha, iaitu ulama Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali bersepakat menetapkan bahawa bangkai serangga yang darahnya tidak mengalir adalah suci. Dan pewarna koknel adalah diperolehi daripada serangga koknel yang telah mati di mana darahnya tidak mengalir. Oleh itu, berdasarkan ketetapan tersebut, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa penggunaan bahan pewarna koknel dalam makanan, minuman dan barang gunaan adalah diharuskan, dan kadar penggunaannya yang dibenarkan adalah mengikut ketetapan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, selagi mana ia tidak mendatangkan kemudaratan. Kajian tentang pewarna makanan koknel ini juga telah dibuat oleh Mesyuarat Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Pahang kali ke-7 tahun 2012 pada 9 Oktober 2012.
Yang kedua, hukum ini juga, pewarna makan ini juga dibuat oleh Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada 29 Januari 2013. Oleh itu, secara keseluruhannya, pewarna makanan koknya diharuskan untuk digunakan dalam bahan makanan, minuman dan bahan makanan dan barang gunaan yang lain. Jadi hukumnya diharuskan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Sofian binti Zanil Hasman, nombor matrik TPH 20202535 dari kelas TPH 1A. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang cadangan cara penyelesaian isu makanan berdasarkan prinsip Dr. Yusof Al-Qardawi. Cochina atau carmine adalah serangga berskala di luas dan lincah. Seperti mana carmine iaitu berasal dari berwarna semula jadi. Terdapat beberapa masalah yang dinyatakan bahawa penggunaan cochineal atau carmine adalah haram. Oleh itu, ekstrak cochineal juga telah diekstrak daripada cochineal itu sendiri. Secara spesifiknya iaitu serangga betina. Dengan melalui proses tertentu, cochineal akan menghasilkan pewarna menjadi merah. Walau bagaimanapun, hal mengenai isu ini telah diperbincangkan oleh Majlis Nasional Fatwa dan Jawatankuasa Hal Ehwal Agama. Dr. Yusof Al-Qardawi mempunyai 11 prinsip, iaitu yang pertama, asal sesuatu adalah harus dan dibolehkan. Hukum asal setiap sesuatu adalah harus dan dibolehkan kecuali jika terdapat nas-nas yang sahih dan jelas tentang pengharamannya. Ini bermaksud selagi tiada nas yang sahih yang mengharamkan sesuatu amalan atau perbuatan itu, maka ia hendaklah dikembalikan pada prinsip asasnya iaitu mubah atau harus. Ini sejajar dengan kaedah asas iaitu asal kepada sesuatu perkara adalah harus, sehingga ada dalil yang menunjukkan ia haram dan sesuatu yang asal itu hendaklah dikekalkan pada keadaan yang dahulu sehingga jelas dalil yang mengubahnya atau asal hukum pada sesuatu itu adalah harus. Yang kedua, niat baik tidak boleh menghalalkan yang haram. Secara umumnya, amalan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, amalan yang terbentuk ketaatan, yang kedua, kemaksiatan, yang ketiga, keharusan. Dan Islam juga menyarankan bahawa umat Islam perlu mengikhlaskan niat di dalam setiap perbuatan dan menjadikan diamnya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat adalah asas kepada setiap perbuatan. Contohnya, mengamalkan amalan yang baik seperti beribadah, puasa, berzikir, haji dan juga disertai dengan keikhlasan bagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, jika melakukan ibadah khusus seperti solat, puasa, haji dengan tanpa berniat, maka dikira tidak sah tanpa disertakan dengan niat. Sekiranya asalnya haram, ia tetap dikira haram walaupun disertai dengan niat yang baik. Maksudnya, ia tidak akan berubah menjadi kebaikan atau ketaatan walaupun dengan niat yang baik dan tujuan yang baik. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik. Islam telah mencela sikap orang utan yang suka menentukan halal dan haram, seperti yang telah disebutkan dalam prinsip yang kedua. Tikus orang hutan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram pula adalah lebih banyak berat dan teruk. Ini adalah kerana mereka telah memberi kesempitan dan kesukaran bagi manusia, walaupun perkara demikian telah Allah kaedah keluasan. Baik, yang ketiga, apa sahaja yang membawa kepada haram adalah haram. Wajib kepada setiap individu Muslim untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan rukun hidup 5 perkara, iaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta benda. Allah juga turut melaknat setiap individu yang terlibat dalam transaksi, sama ada orang yang memakannya, memberinya, menulisnya dan
saksinya. Berhati-hati dengan syubhah bagi menghindari perkara haram. Islam juga menuntut supaya tidak terlibat dengan sesuatu yang diharamkan. Setiap perkara yang syubhah, iaitu mempunyai kesamaran, tidak jelas dengan status halalnya atau haramnya, perlu dijauhi. Ini mengelakkan manusia daripada terlibat dengan sesuatu yang ditegah oleh syarak. Sekiranya terdapat kesamaran dalam menentukan kebaikan dan keburukan, maka ia perlu berhati-hati. Sikap berhati-hati ini bermaksud seseorang itu menganggap sesuatu perkara yang tidak pasti, status hukumnya sebagai sesuatu yang haram. Oleh itu, tanggungjawab setiap individu Muslim bagi mengelakkan diri daripada terjerumus daripada melakukan perkara syubhah, supaya tidak terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Keadaan yang terpaksa membolehkan sesuatu yang haram. Islam mengharamkan sesuatu sekiranya terdapat kemudaratan kepadanya atau sebaliknya. Jika dalam keadaan darurat atau terpaksa, maka Islam membolehkan umatnya melakukan sesuatu yang dilarang. Contohnya, seseorang tersesat di dalam hutan dan kehabisan makanan, dan dia tidak mempunyai pilihan makan selain babi, dan pada saat itu dibolehkan memakan babi demi menyelamatkan nyawanya. Pensyariatan hukum Islam adalah bersifat umum dan menyeluruh. Dalam Islam, tiada hukum yang menghalalkan sesuatu pada tempat yang lain. Setiap yang dihalalkan oleh Islam adalah halal bagi seluruh umat manusia. Manakala setiap yang diharamkan pula adalah diharamkan bagi seluruh umat manusia. Contohnya, hukum mencuri adalah haram dalam Islam, sama ada dilakukan oleh orang Islam atau orang kafir, tanpa mengira pangkat atau kedudukannya dalam masyarakat. Yang ketujuh, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum menentukan halal dan haram adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tiada sesiapa yang berhak menghalalkan ataupun mengharamkan sesuatu perkara kecuali berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Qasimi, pengharaman sesuatu perkara hanya dapat diketahui melalui wahyu dan bukannya melalui pemikiran ataupun menuntut hawa nafsu. Walau setinggi mana sekalipun darjat dan keilmuannya, namun dia tetap tidak akan memiliki hak ini. Yang ke-8, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sama dengan syirik. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela sikap orang musyrikin kerana perbuatan mereka mengubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Orang Yahudi dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana suka mengambil riba dan memakan harta anak orang lain secara batil. Manakala orang Nasrani pula telah dicela kerana mengikut pendapat rahib dalam menentukan makanan yang halal dan haram, serta menjadikan ia sebagai pendeta Tuhan. Hak untuk menentukan sama ada halal atau haram adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, perbuatan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah pencerobohan syariat dalam Islam yang melampaui batas, menzalimi diri sendiri dan boleh dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Yang ke-9, mengharamkan sesuatu adalah sesuai dengan keburukan dan kemudaratan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan fitrah manusia yang mengimbangi keperluan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Setiap yang halal atau haram dalam Islam bagi menjaga kepentingan manusia. Seperti minuman yang memabukkan adalah diharamkan kerana menjaga akal. Dengan akal, manusia mampu melakukan pertimbangan sama ada yang baik ataupun yang buruk. Dan apabila seseorang itu sudah mabuk, akalnya akan hilang pertimbangannya. Akibatnya orang yang mabuk pasti akan melakukan perkara yang keji, seperti membunuh, berzina dan seumpama dengannya. Begitu juga yang diharamkan perbuatan seperti menipu, merompak dan lain-lain lagi. Yang ke-10, sesuatu yang halal tidak memerlukan yang haram. Secara telitinya,
hukum Islam adalah universal dan sesuai diamalkan pada setiap masa dan zaman serta apa jua keadaan hingga hari kiamat. Dan Allah SWT telah menyediakan pelbagai alternatif bagi memudahkan bagi memudahkan urusan kehidupan manusia. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu melainkan dia menggantikannya dengan lebih baik. Seperti menurut Ibn Qayyim, Allah SWT mengharamkan bertenun nasib tetapi menggantikannya dengan doa dan istikharah. Dan juga Allah SWT telah mengharamkan riba tetapi menggantikannya dengan perniagaan. Yang terakhir, membuat helah terhadap sesuatu adalah haram. Hukumnya adalah haram. Islam menutup setiap ruang yang membawa kepada haram, sama ada ia diketahui dengan jelas, disembunyikan atau menggunakan helah bagi menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Hukum membuat helah terhadap sesuatu yang haram adalah haram. Ini adalah perbuatan yang tercela. Ini kerana perbuatan tersebut sudah ditetapkan oleh syarak kepada hukum-hukum yang baru. Contohnya, menghalalkan rasuah dengan menjadikan wang sebagai hadiah dan juga menghalalkan zina atas perkahwinan. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan ceritakan kesimpulannya. Kokinian ini ialah serangga yang darahnya tidak mengalir. Di dalam fiqh serangga jenis ini adalah suci. Oleh itu, pewarna yang diambil dari kokinian ini adalah suci dan boleh digunakan. Berdasarkan kenyataan kesimpulan tentang bahan pewarna makanan daripada serangga kokinian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.